Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dengan dalam satu sesi temu ramah lah dengan waris Tunku Muhammad Saad. So kita terus kepada soalan Pak Lang. Ya. Siapakah Tunku Muhammad Saad ni, dan dari segi nasab ni macam mana kedudukan beliau dalam kerabat ni kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Kamal kita daripada Dewan Ops yang sudi meneramah kami pada hari ini mengenai Tunku Muhammad Saad. Baik, Tunku Muhammad Saad ialah anak kepada Tunku Daud, iaitu adik kepada Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Jadi dia ni kalau dengan Sultan jadi anak makan lah. Sultan ketika zaman musuh bisik tu. Jadi nasab penuh dia tu kalau setakat tak ingat sampai Sultan Ahmad jiwa lah. Tunku Muhammad Saad Ibnu Tunku Daud Ibnu Sultan Abdullah Al-Mukarram Shah II Ibnu Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Shah II. Okey tuan-tuan, dalam siri kali ni kita bawa Pak Lang. Pak Lang sebenarnya adalah waris ke berapa? Ke-7. Kalau ikut silsilah kami tu sampai ke Tunku Muhammad Saad tu, saya Mahathir bin Mat Lazim. Kami tak pakai gelaran mulai daripada Tok Wan. Tok Wan separuh hidup dia tu dia masih, kalau di kampung asal dia di kampung Bakau Tua, Penaga, seberang Perak Utama, betul-betul di tepi Sungai Muda tu. Kampung kedua daripada Laut Kuala Muda tu. Jadi dia di kampung tu dikenali sebagai gelaran harian dia Kuda ini lah. Masih ada seorang dua lagi yang ingat dia tu, sebab dia pindah ke Mahang pada umur belasan tahun. Jadi bila dibuat IC di Mahang tu, dia dia mendaftarkan diri sebagai Mat Da'i saja. Jadi saya Mahathir bin Mat Lazim bin Mat Da'i, ataupun di sebelah Perai Tunku Da'i. Bin Tunku Muhammad Saleh bin Tunku Abdullah Lebak, Tunku Abdullah Elias Tunku Lebak, Ibnu Tunku Muhammad Saad. Itu dokumen kami sampai ke situ. Dokumen surat tanah dan juga nama di nisan Tunku Abdullah Lebak itu ditulis dengan huruf Jawi Tengku Tanga Kafwau. Tengku Abdullah Lebar Ibnu Tengku Muhammad Saad. Di makam beliau masih ada di lebih kurang 200 meter ke belakang, ataupun 150 meter ke belakang Masjid Bakar Tua ni. Jadi 5 lapis dah dengan kami. 6 lapis. 6 lapis. Atas pada buyut dah. Kalau ikut istilah di BP, Tunku Muhammad Saad ni dengan kami ni dah jadi cakawari ataupun cilawagi nama dia. Ayah, datuk, moyang, buyut, cakawari. Itu istilah di BP. Atas buyut cakawari. Tapi ini istilah di BP lah, istilah atau cilawagi. Ini istilah banyak ambil istilah Jawa, nampak bunyi. Okey, baik. So Pak Lang sebenarnya nama sebenarnya adalah Mahathir bin Mat Lazim, tapi lebih senang lah, mudah didekati dengan panggilan Pak Lang. So Pak Lang, orang nak tahu juga sebab Tunku Muhammad Saad ni dia seorang wira yang besar dalam perang musuh bisik ni. Boleh tak daripada analisis Pak Lang ni, macam mana dia boleh mengumpulkan semua satu Nusantara pada masa tu untuk berperang pada tahun 1838, dan sifat-sifat yang ada pada Tunku Muhammad Saad lah mengikut analisis Pak Lang. Baik, Tunku Muhammad Saad ni seorang antara tawanan Kedah, kalangan kerabat Kedah lah, yang masa serangan Legok tahun 1821 tu dia antara yang ditawan dan dibawa ke Legok ataupun ke Bangkok terus. Jadi 5 tahun dia di sana. Balik tu pada tahun 1831 kebangkitan Tunku Kudin, kita tak dengar sangat nama dia. Kemungkinan adakah dia tak sertai ataupun dia sebagai di peringkat orang belakang sajalah. Dia masa tu Tunku Kudin lebih mungkin lebih tua pada dia dan lebih berketampilan pada dia. Salah satu, saya pernah baca satu tulisan daripada kalangan sumber Perlis mengatakan sewaktu ditahan tu umur dia 15 tahun. Muda lagi ya. Belasan tahun dia katakan, tapi kita ambil tengah lah 15 tahun. 1821 tu tambah lagi daripada 1821 sampai 1810 tahun tu umur dia lebih kurang baru 25. Dia masih agak muda lah. Walaupun pada ketika itu kita tahu orang 20-an ni sangat matang lah, tapi masih ada lagi Tunku Kudin di hadapan. Jadi
1838 tu kebangkitan tu umur dia pun dia dah agak 32 tahun, so usia kematangan. Jadi faktor hak kata macam mana dia boleh kumpul seluruh Nusantara tu, kita kena faham setiap kebangkitan ni diketuai oleh Sultan. Mula saya tengok dua faktor, saya akan sentuh dua faktor. Satu faktor Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, iaitu Sultan yang kehilangan takhta ketika itu di seorang Malaysia, dan faktor Tunku Daud, iaitu adik pada Sultan itu semua ni. Jadi saya sentuh faktor Sultan dulu. Kebangkitan 1831 pun kita faham Sultan waktu tu 1829, daripada mula 1821 dia duduk di Pulau Pinang. 1829 Sultan menyeberang selat, duduk di rumah Tunku Sulaiman, di kita panggil istana lah, istana Tunku Sulaiman di Perai, mengatok gerakan apa semua daripada situ. Lama 1831 baru gerakan tu berjalan yang betul-betul lah. Sebelum tu ada serangan-serangan hak gagal tu ada 10 tahun juga Tapi sebelum tu ada lagi gerakan-gerakan, ada gerakan yang gagal, ada Long Putih yang aktif, Tengku Kudin dengan Tengku Long Putih lah. Kerabat-kerabat dia. Jadi kebangkitan kedua ni hak besar ni 1838 ni, kebangkitan Tunku Muhammad Saad bermula dengan Sultan juga. 1835 masa daripada Melaka dia minta pergi Delhi. Susah juga dia nak boleh British nak lepas dia pergi Delhi, dia janji dah dia tak cakap. Sampai di Delhi dia melencong ke Berwas. Daripada situ dia mengumpulkan gerakan 1836. British dapat maklumat, dia biasa mana-mana pun dia akan ada apa, orang dalam lah, ataupun orang panggil boleh kata orang apa, mata-mata sekeliling ni, ataupun kita panggil boleh panggil barwa lah, barwa orang putih, abad kepada orang putih, dan dia serang Sultan itu. Sultan ramai juga mati hari serangan Inggeris ke atas Pakatan Melayu ni. Sultan balik ke Melaka. Daripada situ Sultan dah letak satu batu asas di situ waktu tu, dan telah melantik Tunku Muhammad Saad mengetuai suatu ketika itu. Surat telah disebarkan, surat oleh Tunku Muhammad Saad dan oleh Sultan telah disebarkan ke Sumatera, iaitu memang selalu menjadi sekutu tradisi kita lah, Kedah. Yalah. Di belah-belah Sumatera ni dengan Siak, Langkat, Tengku Long Putih pun daripada Siak, daripada Aceh, daripada berbagai apa. Daripada situ kita dapat lihat satu pengaruh Sultan. Satu lagi Tunku Muhammad Saad ini kalau ikut sumber-sumber tempatan lah, sumber macam contoh yang dicatatkan oleh Assalamualaikum, yang dicatatkan oleh apa dia, Datuk Ismail Saleh telah mengatakan bila Tunku Muhammad Saad ni, kelebihan dia bila dia sebut apa, orang senang nak ikut. Dalam tu dia tulis apa, ilmu apa, bukan ilmu pengasih, ilmu penunduk, tapi itu tulisan dia lah, itu cerita orang kampung. Tapi dia bagi bahasa kita lah ni zaman ni, mungkin kita kata dia ada karisma lah. Orang tengok dia tu, orang mau ikut perjuangan dia, orang percaya kepada perjuangan dia lah. Itu daripada kalangan orang Melayu. Daripada kalangan orang Eropah di Pulau Pinang pun, keluarga Tunku Muhammad Saad ni telah ada satu reputasi yang bagus. Kalau kita baca tulisan Inggeris pun menyebut saya pernah terjumpa satu tulisan tapi dah lupa di mana, tapi nanti kemudian kita boleh cek balik lah dalam video ni, mungkin kalau kita boleh letak nota kaki. Mengatakan Tunku Daud seorang yang dalam tu tulis a very able person, mentadbiran. Dia kata not common in other Malay chieftains. So di kalangan Perabatan Tengku ni dia lain, Tunku Daud. Mungkin daripada situ diperturunkan kepada Tunku Muhammad Saad, pengaruh lah. Ada capability untuk apa, control satu. Ya. Dan dia dan reputasi yang baik di Pulau Pinang dan juga di kalangan orang Melayu. Jadi saya nampak dua pengaruh, satu pengaruh Sultan dan pengaruh Tunku Daud bawa dan menurun kepada Tunku Muhammad Saad. Waktu tu Tunku Daud dah tak ada. Dah meninggal dunia. Cuma kita tak dapat tarikh bila Tunku Daud meninggal dunia dan mana kuburnya tu kita belum dapat. Ya. Tapi sebabkan oleh reputasi ni, ada pasukan yang disebut sebagai gentry Inggeris yang dikatakan memberi bantuan juga lah kepada Tunku Muhammad Saad di awal perjuangan ni. Ya. Di awal-awal tu saya dapat buat satu kesimpulan lah. Di awal-awal tu British saya nampak dia serba salah. Memang saya tak mendukung British sebagai baik. Mereka buat teruk, kita kata teruk. Dia mungkin perjanjian Pulau Pinang, hak asal pun
kita kata tak betul. Tapi pada had mana-mana dia buat betul, kita sebut. Jadi pada awal tu dia cuba tutup sedikit mana-mana yang dia cuba nak sokong sedikit perjuangan awal ni. Jadi bila legok hantar surat komplain, dia kata mereka tak bagi bantuan. Tapi ada surat yang bocor daripada Sultan antara Pakatan Sultan dan Inggeris juga, iaitu masa nak dapatkan balik negeri dia tu. Jadi Inggeris menghantar satu pasukan sepoi lah, iaitu askar India Muslim daripada sana. Sebab tu serangan di Kuala Kedah pun kita dapat tahu di situ ada sepoi sebenarnya yang duduk di Kuala Kedah. Saya tak pasti bagaimana aturan dia ataupun perjanjian dengan Inggeris, tapi kita dapat tahu masa ceritanya lah di kalangan rakyat. Dan saya jumpa ni di Arkid Kedah. Dia kata sewaktu askar sepoi orang putih yang dah sedia ada di Kuala Kedah ketika tu nak tembak, askar Siam ni telah awal lagi dah tuang timah dalam meriam, mulut meriam. Tapi satu persoalan juga masa mana mereka bakar timah tu pun kita tak faham lah kan. Kita tak tahu, itu cerita dia. Saya sebut setakat kita baca dan kita dengar daripada tradisi lisan yang ditulis balik. Dan saya mencelah lagi dah. Satu lagi saya dapat saya mendapat maklumat daripada salah seorang sahabat saya lah, sahabat kita juga. Abang pun dia membuat kajian daripada sudut ulama. Dia mengatakan antara ulama besar yang terlibat dalam perjuangan Tunku Mat Said ini adalah Syekh Abdul Somad Palembang. Syekh Abdul Somad Palembang telah ada sejak zaman Sultan Abdullah lagi di Chenak. Daripada surat kita nampak surat Sultan Abdullah maklumkan kepada Francis Light mengatakan aktiviti Syekh Abdul Somad di Chenak. Dan daripada sumber Patani pun kita tahu dia terlibat dalam kebangkitan Tunku Budin, dan pada sumber Kedah kita dengar dia terlibat dalam kebangkitan Tunku Mat Said. Maksudnya umur dia dah tua so, jadi hidup dia memang sentiasa berjihad. Ya. Walaupun dia ulama sufi, orang kata ulama sufi duk nak berzikir, nak apalah, dia macam tak peduli dunia, tapi sebenarnya tak. Mereka berjuang sama dengan kita dan dia bertanggungjawab menaikkan semangat di kalangan para mujahid kita lah, yang perjuang Islam Melayu Kedah dan seluruh Nusantara habis. Jadi faktor itu juga disebutkan Abang Pon ni, Saiful Anwar Yahya, anak kepada penyajak Kedah dulu, Jihadi Abadi, dia bagi pandangan dia, kata Syekh Abdul Somad menyebarkan surat jihad ke seluruh Nusantara, membantu Kedah untuk membebaskan diri. Satu, atas nama membebaskan tanah orang Islam di jihad. Satu lagi sebagai benteng terakhir negeri Islam berhadapan dengan sebuah negeri bukan Islam, iaitu Siam itu. So kita ada banyak faktor lah. Satu faktor Sultan sendiri tu orang Padang, membantu gerak gempur, merancang gerak gempur, berusaha daripada Deli ke Beruas untuk mengatur kembali. Dan kita ada juga peranan ulama pada masa tu yang dikatakan ulama sufi yang selalu nak bersuluk, tapi sebenarnya ulama ni memainkan peranan penting dalam network ni untuk mengumpulkan kesedaran dan kefahaman mereka kepada menyeluruhnya Islam. Okey, kita berbalik pada satu lagi, konflik dalaman pada masa zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Kita tahu Sultan Ahmad Tajuddin bila dia masa dia nak naik tu, dia ada saudara-saudara dia ramai dalam Kabat Kedah ni. Dalam konflik tu juga seolah-olah menggamit campur tangan Siam dalam politik negeri Kedah. So pandangan Pak Lang lah, adakah konflik ini sedikit sebanyak merencatkan kedaulatan Kedah pada masa tu, menyebabkan Siam mengatakan bahawa Kedah ni dia punya? Siam mengatakan Kedah dia punya tu sebenarnya awal lagi, dia bukan pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Dia kata daripada zaman cerita dia tak tahulah, daripada zaman bila dia kata begitu. Dan kita daripada surat Sultan Abdullah pun kita sebut Sultan Abdullah pun sentiasa diganggu oleh Siam dan Burma. Bila nak perang, mereka main minta, bukan setakat perang, minta segala kelengkapan senjata, perahu, orang sekali sebagai tentera. Jadi itu satu faktor yang dah lama. Tapi kebanyakan ahli akademik dan pengkaji sejarah mengatakan ada satu pihak mengatakan campur tangan betul-betul bermula ketika zaman Sultan Ahmad Tajuddin,
sewaktu baginda memohon bantuan daripada Legok untuk menuntut takhta daripada ayahanda saudaranya Sultan Diauddin Al-Mukarram Shah II, ataupun kita terkenal dengan gelaran Marhum Kayang II. Satu itu diberitakan ada beberapa ribu askar Legur dibawa masuk ketika baginda menuntut takhta tersebut. Tetapi dalam Al-Tarikh Salasilah perkara ini tidak disebutkan. Itu kita faham kerana itu ialah sumber Salasilah menceritakan mengenai antara raja-raja, dan tidak disebut perkara yang agak kontroversi seperti ini. Jadi daripada pandangan saya, bila berlaku perkara seperti saya agak setuju dengan soalan Tuan Kamal ataupun pertanyaan tersebut, mengatakan ada sedikit faktor yang mula menyebabkan Siam ataupun Legok, iaitu Suruhjaya dia di semenanjung Tanah Melayu ni, ataupun law ni kita panggil Nakon Si Tamarat, dia kena angkat sokong sikit dengan Haji Siam. dia nampak negeri pantai barat Melayu dia punya. Kalau boleh kan hari tu dia pun sampai ke Perak dia nak masuk. Di sebelah timur Senggora punya, Kelantan, Terengganu apa semua. Jadi faktor pertama, apabila bila Sultan Ahmad Tajuddin mula menuntut kuasa daripada Marhum Kayang sendiri, ada keluarga yang rapat dengan dia, iaitu Tunku Sulaiman dan Tunku Daud. Sebab dia kebanyakan duduk di Perlis waktu itu. Dan Tunku Sulaiman sendiri ada kawasan kekuasaan dia. Biasa kita raja akan memerintah di pusat, dan di daerah-daerah akan ada adik-adik dia menjadi raja daerah. Masih lagi tertakluk di bawah kerajaan pusat, tetapi ada perkara-perkara tertentu yang menjadi kekuasaan raja daerah. Jadi berlaku pergeseran juga. Contoh Tunku Ibrahim memberontak kepada kakandanya Sultan Ahmad Tajuddin ketika itu, dan diberitakan terbunuh di Sungai Mas. Itu Tunku Ibrahim, adinda Sultan Ahmad Tajuddin. Tunku Daud juga disebut oleh sumber Inggeris pernah memberontak kepada, iaitu ayahanda Tunku Muhammad Sa'ad sendirilah, memberontak kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Tapi sumber daripada kalangan kita tak jumpa lah. Cuma satu je dalam satu manuskrip nama yang baru diterjemahkan semula ke dalam tulisan Umi daripada mikrofilm, peringatan Raja-Raja Kedah kan. Disebutkan pada masa tu disebabkan oleh Pulau Pinang, dan pembahagian kit untuk kutipan cukai itu dah semakin menurun. Mungkin ialah faktor juga anak raja ni berebut kawasan untuk, mungkin ada faktor tersebut lah. Dan kita faham adik-beradik dia pun ramai. Tapi Tunku Sulaiman asal daripada Perlis, telah diarahkan ke Perai, diberi kawasan baru diganti oleh Marhum Kayang. Dan perkara ini disebut dalam surat Tunku Muhammad Sa'ad pada sepupunya Tunku Ibrahim, adinda Sultan Zainal Rashid, dan surat dia kepada Samuel Galing, Presiden British di Pulau Pinang ketika itu, menceritakan mengenai perpindahan Tunku Sulaiman daripada Perlis ke Perai. Jadi Tunku Muhammad Sa'ad berkahwin dengan Tunku Fatimah anak Tunku Sulaiman. Jadi Tunku Sulaiman ni ponakan dia. Jadi Tunku Muhammad Sa'ad turut ke Perai, ada di kawasan sana di seberang Perai. Itu. Okey, strategi untuk peperangan ni kita akan buat satu animasi lah untuk dilihat selepas ni. Okey, soalan seterusnya Pak Lang. Kita tahu bahawa perjuangan Tunku Muhammad Sa'ad ni adalah satu perjuangan yang dikatakan hebat juga, sampai beberapa watak dalam menjayakan gerakan Tunku Muhammad Sa'ad ni adalah orang-orang hebat. Contohnya macam Wan Muhammad Ali daripada sayap laut, Tunku Muhammad Jiwa dalam catatan luar Undang Sombat disebut mempunyai, macam nombor 3 mengatakan bahawa pasukan ni mempunyai lebih daripada 3 tangan semasa mereka menakluk kawasan satu tempat di Patani. Jadi mungkin ciri-ciri ni yang menyebabkan kita berjaya sampai ke sepadan Digor pada masa tu, di bawah pimpinan di sana, di bawah pimpinan Tunku Muhammad Taib kan? Muhammad Taib, adinda Tunku Muhammad Sa'ad. Okey, itu kita boleh tengok nanti dalam animasi untuk gerakan strategi pergerakan Tunku Muhammad Sa'ad dan dia punya sayap-sayap dia. So sekarang ni
Cerita sedih lah, cerita sedih. Kita dah tahu pengorbanan dia, macam mana dia membawa Kedah merdeka lebih kurang berapa lama tu? Dalam 6 bulan? 6 bulan. Dalam 6 bulan yang ramai orang kembali ke Kedah untuk kembali duduk lagi balik di Kedah. Dan selepas daripada tu kita lihat beberapa siri yang sangat menyedihkan lah berlaku pada Tengku Mak Saad ni, daripada gerakan penangkapan Tengku Mak Saad yang dituduh sebagai lanun pada masa tu, dan setengah kerabat-kerabat Kedah menyebut dia sebagai wicked man. Dia tak payah sebut lah benda ni. Jadi bagi Tengku Mak Saad sendiri, apa sebenarnya yang berlaku pada tu menyebabkan benda ni berlaku? Orang macam kerabat sendiri tak suka pada dia, dan dia mengalami sesuatu yang menyebabkan kalau orang biasa kalau tak tahan dah boleh jadi kemerungan pada masa tu. Cuba Pak Lang cerita perjalanan kisah Tengku Mak Saad selepas kejatuhan Kota Kedah. Okey. Tengku Mak Saad memulakan gerakan 1838 dan berjaya menawan sekitar penghujung tahun 1838 lah masih. Kemudian setelah berjaya sampai ke, kita maklum lah, sampai ke Senggora, dan sayap Wan Muhammad Ali pula melalui adik iparnya Wan Kenam tu sampai sepadan Phuket, pulau-pulau di Phuket tu habis orang lari. Gubernur Phuket takut dengan dia sampai mengatakan akan bekerjasama. Jadi luas kemenangan dia tu memang kita kagum. Apabila mula pasukan Bangkok hantar balik, menang dan berjaya menawan balik maksudnya menawan semula kota Kedah, Tengku Mak Saad berunduk ke bahagian Tiang. Sebelum tu ke Langkawi, mereka slalom, orang panggil slalom, orang kata orang putih tak jumpa, pelarian aja, melarikan diri. Tapi berjaya ada maklumat dalam dia biasa. Sampai di bahagian Tiang tu ada ya orang habaq kepada Pulau Pinang. British Pulau Pinang kata dia ada di bahagian Tiang. Bahagian Tiang ni tu kawasan di bawah Perak sekarang ni. Dia dalam daerah Krian. Krian. Ya, bahagian Tiang tu, dan Captain Stewart P cari dia banyak hari dan akhirnya jumpa. Jumpa tu pun bukan dia kata bertembak apa. Dia telah buat satu helah, dan helah ini juga dipersoalkan oleh kerajaan British di London dan di India. Kita di sini diselia oleh India di Calcutta zaman tu, ibu negeri British India dari Calcutta. Jadi turut dipersoal, ditanya kepada tu kenapa janji kepada Tengku Mak Saad nak dibebaskan. Kata Captain Stewart kata bila Tengku Mak Saad sampai di Pulau Pinang dia akan dibebaskan. Tapi bukan dibebaskan, maksudnya dijaga daripada Legong. Tapi tiba-tiba sampai di sana depa kena tangkap, masuk dalam lokap biasa dengan pasung apa semua. Dengan gari lah, dibelenggu. Jadi 3 beradik ni, Tengku Mak Saad, adik dia Tengku Mak Taib dan Tengku Senawi. Jadi 2 kali, kali pertama dan kemudian dibicarakan di Mahkamah Pulau Pinang, dia tidak bersalah lah. Peguam dia zaman tu JP Logan nama dia. Dia pandai berhujah, dan Tengku Mak Saad sendiri ada hujah dia. Dia cerita macam mana apa yang dia buat, kenapa dia kata orang duk kata dia lanun, sebab dia hanya seorang kapal Siam, kapal British dan kapal-kapal sekutu Siam. Dia kata dia memang betul-betul. Dan pihak mahkamah paksa lepas dia. Cuma semasa dia nak dilepaskan, dia ada perli mahkamah juga lah. Dia mengatakan Tunku Kudin berjuang, dia menyebut mengenai Tunku Kudin lah. Tunku Kudin berjuang untuk membebaskan negeri Kedah, negeri datuk nenek moyangnya. Tetapi British menganggapnya sebagai lanun. Dan kalau Tunku Kudin ditangkap, dia akan boleh dihukum gantung. Dekat kalaulah begini undang-undang British, saya bersyukur dilahirkan sebagai Melayu. So dia kata apa? Dia kata macam tu. Saya bersyukur dilahirkan sebagai Melayu. Dia perli undang-undang British ni. Itu perkataan dia sendiri. Dicatatkan dalam ada, dia panggil cases heard in Straits Settlement. Zaman tu ada. Saya masih simpan dia punya PDF. Dalam perkataan tu ada disebut ayat dia dan hujah-hujah JP Logan juga. Kemudian itu dia Tengku Mak Saad 3 beradik dia pasti tidak bersalah, tapi tidak dilepaskan. Adik dia ada orang, Tengku Mak Taib dan Tengku Senawi dibebaskan, tapi Tengku Mak Saad dibuang ke India. Dibuang pun kalut-kalut, peguam dia pun tak ada jumpa. Terus dia hantar lah. Mula-mula dia naik kapal Diana, steamer tu. Pertengahan jalan tukar kepada sepatutnya dihantar ke Calcutta, tapi Tengku Mak Saad minta dia dibuang ke Murshidabad.
Zaman tu Murshidabad ialah ibu kota, dia Murshidabad dengan Kolkata dalam 100 km lebih, ke dekat 200, jauh jugalah. Tapi Murshidabad ialah di dalam British India, dia ialah pusat pengajian Islam. Dalam situ ada Masjid Katra, masjid geng-geng zaman tu dipanggil Nawab, macam raja-raja kecil. Dan dalam wilayah ni dipanggil Nawab. Salah satu di kawasan tu lah. Di 2 tahun dia dibuang sana. Dia bawa anak dia seorang dan 2 orang pengiring. Itulah cerita. Tunku Fatimah tak ikut. Tunku Fatimah tak ikut. Dia jaga anak-anak kecil dia, sebab dalam ketika kali terakhir orang-orang tua dan kanak-kanak serta wanita melepaskan diri tahun 1839 tu, disebut oleh Syarif Osborn yang menulis buku Blokade of Kedah tu, di antara ramai yang melepaskan diri itu termasuk Tunku Fatimah, iaitu dia tulis di situ the wife of Tunku Muhammad Sa'ad. Dia ada anak seorang masa tu dan seorang menyusu yang ada dengan dia. Jadi ada 3 anak masa tu dia bawa sekeliling dia. Jadi masa tu Tunku Fatimah saya rasa mungkin masih di kota. Kemudian di kota Jelutong. Di kota Perai. Dekat MP Jelutong. Jadi itu kali pertama. Kemudian balik Tunku Muhammad Sa'ad bila Sultan Ahmad Tajuddin telah dibenarkan kembali memerintah Kedah setelah British berunding dengan Siam, dan juga anak-anaknya Tunku Daing pergi ke Bangkok memohon maaf. Tunku Muhammad Sa'ad kemudian dibenarkan balik. Ketika nak balik tu telah menjadi satu isu besar. Penang Gazette kata kemungkinan Tunku Muhammad Sa'ad akan menuntut takhta, sebab zaman kemenangan 1839 tu Tunku Muhammad Sa'ad memerintah Kedah dengan melantik anak anda Sultan Ahmad Tajuddin, iaitu Tunku Abdullah. Tapi ketika Tunku Muhammad Sa'ad balik daripada India, Tunku Abdullah dah meninggal. Jadi ada Sultan Ahmad Tajuddin saja. Sultan Ahmad Tajuddin meninggal lagi. Beza Sultan Ahmad Tajuddin meninggal dengan Tunku Abdullah tak jauh. Dia meninggal disebutkan sebagai murung sebab Tunku Abdullah meninggal. Beberapa bulan saja beza. Jadi disebut akan menuntut takhta sebab ada sumber mengatakan Tunku Daud sendiri besar menjadi Raja Muda. Tapi sebenarnya Tunku Muhammad Sa'ad dia bukan begitu. Dia balik, dia tak kacau apa. Dia balik terus duduk di kota. Di Istana Tunku Sulaiman pun dah tak ada dah zaman tu, dah meninggal dah. Dia menguruskan kerajaan Perai tu lah, dengan segala lombong ni sampai ke Karangan dalam daerah Kulim dah ni. Tapi kemudian berlaku lagi masalah yang disebutkan oleh Tuan Kamal kita tadi, iaitu berlaku kekacauan. Iaitu ada orang main merompok di lombong dia di Karangan. Dalam surat tersebut nama dia Haji Dultam. Tak tahu dia tulis Dultam, kita tak tahu sebut guna orang putih dan tulis nama Melayu dan Muhammad Songhud dia tulis. Muhammad Songhud. Muhammad Songhud dia tulis. 2 orang ni dia merampas barang-barang pekerja dia dan buat lari macam-macam hasil, dan depa pergi perambat. Tunku Muhammad Sa'ad perambat di Kupang dan Tembung. Di Kupang tu berlaku pertempuran, ada juga yang meninggal. Kemudian penduduk setempat mengadu kepada Tunku Ibrahim yang menjadi wakil Sultan waktu itu. Jadi Kupang adalah kawasan Sultan, kawasan Tunku Muhammad Sa'ad ialah kawasan Perai. Zaman tu masih dalam Kedah. Jadi benda ni mungkin pergeseran biasa, tetapi British telah mengambil peluang daripada ni. Kemudian British menghantar surat kepada Sultan waktu itulah. Sultan menghantar surat tu mohon bantuan Perai supaya diletakkan sebuah kapal perang di muara Sungai Perai untuk menghalang Tunku Muhammad Sa'ad keluar ke Perai, keluar ke laut lah, Selat Melaka. Dan British pula hantar surat pada Raja Perak meminta Raja Perak menyerang daripada arah timur lah, arah Perak, dan Angkatan Tunku Ibrahim menyerang daripada utara, daripada arah Kedah. Tunku Muhammad Sa'ad tertangkap buat kali kedua di Bagan Tiang. Daripada situlah bermula, mungkin bermula sebelum, tapi mulanya perkara ini berlaku pada bulan 11 1846. Bulan 11. Sewaktu Tunku Muhammad Sa'ad ditangkap dan dikenakan tahanan rumah di kota Jelutong lah, di kota Perai. Jadi dia tak boleh pergi mana-mana, tapi memang dia duduk situ, dia sakit. Sewaktu tu, sebelum tu kita
dia aktif menguruskan lombong apa semua, tapi lepas tu dia kira sakit. Mungkin kesan daripada pertempuran tersebut lah. Bukan dia disuruh rehat, mesti ada berlaku pertempuran. Kemudian apabila dia sakit semakin teruk, pada awal tahun 1847, dalam bulan 3 bulan 4, adik-beradik mereka hantar ke rumah ke rumah bonda dia di Hutton Lane, Hutton Road, Hutton Lane gitu lah, di Pulau Pinang. Dan di situlah bonda Tunku Mak Saad menjaganya. Mungkin Tunku Fatimah ikut sekali dah, suami dia. Dan Tunku Mak Saad mengembuskan nafas terakhir di Hutton Lane. Tapi sebelum tu dia telah berpesan. Berita ni ditulis oleh Penang Gazette dan Singapore Free Press. Dua sahabat ni terkenal sebagai sahabat yang agak terbuka, bukan lidah kerajaan. Dipunyai oleh dua beradik. Abang pegang Singapore Press, adik pegang Penang Gazette. Jadi berita yang sama keluar. Dia mengatakan Tunku Mak Saad telah berpesan supaya dikebumikan sebagai orang biasa. Dan disebut lokasi pemakamannya di kawasan pemakaman untuk keramat lah, Jalan Perak, Georgetown lah. Jadi di situlah. Dan ditulis punca kematiannya ialah rheumatism. Rheumatism, sakit sendi, sakit apa semua. Maksudnya umur dia masa tu baru dalam awal 40. Jadi kalau sakit sendi biasa, saya rasa bukan sebab biasa. Mungkin sebab terlalu banyak peperangan ataupun serangan terakhir tiga penjuru tadi menyebabkan dia jadi begitu. Dan cara dia berpesan tu macam menunjukkan kekecewaan dia lah. Maksudnya kita dapat impact dia sampai lah ni jugalah. Keturunan dia saya nampak tidak ada yang masih di istana ataupun wafat, kecuali satu keluarga di Kulim, keluarga Tunku Ambidah. Mereka turut mengatakan mereka adalah keturunan Tunku Mak Saad daripada keturunan Tunku Muhammad As'ad Kulim, D.O. Kulim zaman perang Kulim. Perang Sidilam. Beliau Tunku Muhammad As'ad ini bertanggungjawab menghapus mendamaikan balik perang tu. Dah kira zaman lain. Zaman lain. Bukan Tunku Mak Saad. Bukan yang Tunku Mak Saad, Tunku Daud ni. So kita tengok selepas ketiadaan keadaan Tunku Mak Saad ni, anak-anak Tunku Mak Saad yang berapa ramai tu yang ada dengan Tunku Fatimah? Yang diketahui masa tu ada 3 orang. 3 orang. Dan Tunku Fatimah sebatang kara untuk menyara sebatang kara. Apa yang berlaku masa tu? Saya berpendapat segala kerajaan Perai ini telah dirampas, pendapat saya, kerana kebetulan sewaktu saya pada tahun 2018 saya membuat carian untuk mengetahui nama anak-anak Tunku Mak Saad yang menemani Tunku Mak Saad dalam buangan di Kolkata, di Murshidabad. Dalam halaman yang sama saya nampak application for pension from Fatimah, the widow of Tunku Mak Saad, negatif. Maksudnya ditolak. Jadi maksudnya dia sampai peringkat tu lah, dia terpaksa minta pencen dengan, sebab Tunku Mak Saad dibuang di Murshidabad, dia diberi pencen. Dibuang, dia bukan diletak di penjara lah, dia dihantar sana supaya dia tidak menerus aktiviti kebangkitan semula lah di Kedah. Jadi dengan saya berpendapat melalui itulah Tunku Fatimah memohon pencen daripada kerajaan British. Tapi kita boleh simpulkan sebatang kara lah, saya saja takkan dia nak minta pencen gitu. Masa tu ada tak daripada kabat-kabat Kedah yang membantu kesusahan yang rasa macam ada, ataupun dia memang sebatang kara pada masa tu? Sepanjang kajian, bacaan dan segala kajian lah selama ni. Saya tak jumpa lah benda tu. Tapi tak bermaksud tak ada lah, tapi cuma saya tak jumpa. Kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Bukan, kita tengok perjuangan Tunku Mak Saad yang begitu hebat untuk membebaskan Kedah, dan Kedah mengecapi zaman gemilang ni, zaman prosperity, dalam disebut sebagai apa? Mohon kejap. Saya lupa tadi. Suatu perangan last kali 3 penjuru tu, British mengambil peluang hantar surat kepada Perak supaya menyerang Tunku Mak Saad tu ada ganjaran dia. British mengatakan Samuel Galing ataupun Bonham di Pulau Pinang mengatakan kalau Raja Perak tolong perkara ini, kerian akan diberikan kepada Perak.
Iaitu sebelum ni berlaku tuntutan Kedah. Sebelum tu lagi Sultan Ahmad Zudin balik terus dia letak pembesar-besar di Perak dan menguntik cukai di situ. Sebab tu balik daripada buangan di Melaka. Jadi Perak komplain, Perak kata tu hak dia, Kedah kata hak dia. Masing-masing berlaku. Sebelum kalau kita baca paper sebelum ni, kata kajian ada lebih pada pendapat saya lebih pada Kedah. Tapi dalam hal ni British menjanjikan Krian akan terus dimasukkan dalam Perak dan tidak ada tuntutan lagi selepas ini. Jadi itu sekarang. Itu masa perang tu lah. Ya. Okey, kita nak kembali kepada perjuangan Tunku Mat Saad. Ya. Kita melihat satu pengorbanan yang begitu hebat. Tidak ada orang yang mencari satu yang tidak ada kepentingan pada diri dia, sama ada dia menjadi raja ataupun tidak, dengan berjuang untuk bangsa sendiri. Sampai kan di akhir hayat dia pun dia hidup seperti di dalam buangan. Jadi orang-orang yang dia bantu sekarang ni pada masa tu rakyat Kedah dan raja sendiri, sepatutnya kita menghargai sejarah ni dan mengangkat sejarah ni sampai ke satu level yang semua anak-anak Kedah seharusnya tahu tentang pengorbanan pahlawan-pahlawan dululah, dan supaya perkara ni tak lagi berlaku lah. Jadi apabila seseorang tu membawa kepada satu kebaikan, kita bantu dia. Jadi apabila dia dah dihukum, kita bela dia. Tapi part bela ni memang tak ada lah dalam sejarah Tunku Mat Saad, yang menyebabkan dia tu pun mati pun orang tak tahu makam dari mana kan. Makam ni kita tak tahu. Pada waktu sekarang lah, kami pada tahun 2017 kami cuba cari di lokasi yang disebut tu lah. Lokasi dalam berita tu mengatakan kawasan yang dikhaskan kepada para tunku di makam Tok Keramat. Jadi kami cari, tak ada lah tulis nama betul, tapi ada 1-2 makam yang nampak keturunan raja. Cuma kami agak keliru juga sebab mungkin di makam ditanda dengan batu aceh secara elok ataupun macam makam orang lain, sebab dia ada pesanan Tunku Mat Saad supaya dikemukakan sebagai orang biasa. Okey, akhir sekali Pak Lang, kita nak tutup pasal tentang Tunku Mat Saad ni. Kalau nak berhubung dengan Pak Lang punya Facebook saya Mahathir bin Mat Lazim lah. Mahathir bin Mat Lazim. Boleh berhubung dengan Pak Lang. Dan untuk yang suka pada sejarah ni, boleh sama-sama join Persatuan Sejarah di Kedah. Pak Lang pun salah seorang daripada ahli Persatuan Sejarah di Kedah. Dan harapan Pak Lang tentang sejarah Tunku Mat Saad ataupun sejarah orang Melayu ni? Saya suka melihat daripada pandangan orang putih kata, daripada pandangan burung, pandangan helang. Kita tengok daripada atas. Kita, walaupun kita siapa pun yang berketurunan orang biasa atau keturunan tengku atau raja, kita patut kita punya pandangan kita satu. Kita nak menaikkan negeri kita, kita nak negara kita, bangsa kita, agama kita berjaya dunia akhirat. Jadi kita naik sama-sama. Kita kena buang tuntutan ini yang tak berkenaan, dan pada masa yang sama meningkatkan kesedaran sejarah dalam semua peringkat, daripada rakyat di akar umbi, para pentadbir, kaki tangan di kalangan pentadbiran kerajaan negeri, sehingga kepada pemerintah negeri sendiri patut mengambil tahu sejarah yang telah ramai orang mula kaji balik, sejarah yang benar, yang ada sumber rujukan dan sebagainya lah. Dan kita amat bersyukur kerana dalam Satuan Sejarah Malaysia Cabang Kedah, Sultan Salahuddin sendiri ialah penaung bagi persatuan kita. Jadi dan dikatakan sangat aktif juga lah. Ya, dia sangat aktif sebelum baginda menjadi sultan lagi. Lawatan-lawatan ke makam sebelum ni memang baginda menyertai. Alhamdulillah. Okay Pak Lang, kita tutupkan sesi kita pada hari ini. So, terima kasih atas temu berbual pada hari ini. Mungkin insyaAllah kita akan jumpa di siri lain lah. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Laluan Sungai Terus ini pernah digunakan oleh Tunku Muhammad Saad semasa mengatur gerakan dari Sungai Perai ke Sungai Merbuk. Terdapat banyak kapal-kapal besar British yang mengawal kawasan pantai, menyebabkan gerakan ini perlulah menggunakan jalan dalam. Kedah ketika itu sunyi di bawah kekuasaan Siam. Askar Siam diletakkan dengan sangat minima
kerana rakyat Kedah lari ke selatan, terutamanya ke seberang Perai, Kerian dan Hulu Kedah serta beberapa tempat di Sumatera. Semasa zaman Sultan Abdul Hamid, terdapat istana sultan yang diberi nama Istana Lubuk Pusing. Kini hanya tinggal postcard sebagai kenangan memperlihatkan sebuah kawasan istana yang indah dan di hadapannya sebuah kapal steam yang menunjukkan kemajuan yang dicapai Kedah pada waktu itu. Kini apa yang tinggal hanyalah sebuah kebun kelapa sawit, kepunyaan mereka yang singgah. Tengku Muhammad Saad mengedarkan surat supaya berkumpul di Sungai Merbuk dan dipercayai di kawasan sekitar inilah mereka berkumpul. Perhatikan kawasan Tanjung Pasir yang berwarna putih. Dikatakan orang tua-tua, di sinilah tempat pejuang-pejuang Kedah berhimpun beberapa bulan mengasah kekuatan sebelum ke Pulau Empat Beradik di zaman Kedah di bawah taklukan Siam. Hari ini, kawasan ini dikenali dengan nama Teluk Bayu. Tengku Muhammad Saad meninggalkan bukan sahaja Kedah sebagai warisan, tetapi memperlihatkan kepada kita sebuah pepatah Melayu. Budi balas budi. Yang sudah tu sudahlah. Air dicincang takkan putus. InsyaAllah, cerita perjuangan Tengku Muhammad Saad jadikan panduan dan sempadan supaya pisang tidak berbuah dua kali. Ingat, jerat sesekali tidak pernah merupakan lalu, malahan lalu lah yang selalu merupakan jerat.